Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan masuk tajuk baru iaitu bab 6, reka bentuk hiasan dalaman. Dan hari ini cikgu akan fokuskan pada prinsip reka bentuk hiasan dalaman bahagian yang pertama. Okey, dah bersedia semua untuk belajar? Dah. Okey, kalau dah, bagus. Okey, sebelum tu jangan lupa like dan juga subscribe channel Cikgu Nana untuk mendapatkan lebih banyak info dan juga video-video yang lebih menarik. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah 6.1.2 menjelaskan prinsip reka bentuk hiasan dalaman dari aspek yang pertama, jenis ruang dalaman, yang kedua, peranan dan juga fungsi, dan yang ketiga adalah prinsip reka bentuk. Okey, tahukah anda komponen ruang dalaman rumah terdiri daripada berapa? Okey, ada 6. Terdiri daripada 6. Kena ingat Okey, kita lihat satu-satu. Yang pertama, cuba tengok gambar pertama. Gambar apa tu? Mungkin salah satu daripada rumah awak semua ni ada yang pertama tu kan? Okey, betul. Itu adalah ruang anjung. Okey, kalau yang tak ada. Apa tu ruang anjung? Okey, ruang anjung ni adalah digunakan untuk tempat berehat ataupun berbincang bersama keluarga ataupun tetamu. Okey, penggunaan anjung juga di hadapan rumah ni digunakan untuk menyambut tetamu dan juga lazimnya ruang ini digunakan tempat berkumpul ataupun beraktiviti. Yelah macam kita dah bosan duduk rumah PKP kan, duduk dalam rumah je. Okey, kalau kita ada ruang anjung yang cantik macam ni, kita mesti petang-petang duduk kat luar, minum air teh, buat cengkodok. Kan best kan duduk kat luar rumah kan. Sama tu boleh main game kat depan rumah, mungkin main Jenga ke, main Uno ke, dengan angin sepoi-sepoi. Best je duduk kat ruang anjung ni kan. Okey, next kita tengok yang nombor 2 pula. Okey, nombor 2 tu apa? Nombor 2 tu adalah ruang tamu. Semua tahu kan ruang tamu fungsi dia apa? Okey, ruang tamu ni fungsinya untuk menerima tetamu. Okey, kalau macam sekarang ni kita tak terima tetamu, jadi kita nak buat apa? Ya, betul. Kita boleh nak baca buku kat situ. Ataupun nak belajar kat situ pun boleh kalau tak ada ruang belajar lah. Nak tonton televisyen pun boleh dan juga melakukan aktiviti yang lain. Okey, kita lihat pula yang ketiga. Yang ketiga tu ruang apa? Ini mesti ruang favourite awak ni. Sebab apa? Sebab kat rumah bosan. Kerja nak apa? Ya, kerja nak makan aja kan? Okey. Jadinya apa? Ini adalah ruang, ruang apa? Yes, ruang makan. Ruang makan digunakan untuk apa? Untuk makan lah. Kalau tengok kat gambar tu, ada berapa kerusi kat situ? Kalau kat sebelah sini ada 5, mungkin depan ni pun ada 5. Jadi ada berapa total? Ada 10. Jadinya ruang tamu digunakan untuk apa? Untuk family yang besar. Selalunya ruang tamu ni kita buat ikut kepada keluarga kita. Kalau keluarga kita kecil mungkin ada 4 kursi, 6 kursi. Kalau keluarga besar 8, 10 dan banyak lagi. Okey? Faham setakat ni? Bagus, faham. Okey, yang keempat, kita ada apa? Kita ada dapur. Kalau tak ada dapur, macam mana kita nak menjamu selera di ruang makan tadi kan? Jadi ruang dapur ni untuk apa? Ialah digunakan untuk memasak dan juga menyediakan makanan untuk orang kat dalam rumah kita tu lah. Jadinya ruang dapur ni juga digunakan untuk menyimpan peralatan. Ada sinki nak basuh pinggan, ada air kowe, letakkan air kowe, ada ada peti sejuk. Lepas tu ada kabinet. Jadi ruang dapur ni pun sangat penting. Tanpa ruang dapur, macam manalah kita nak makan, macam mana kita nak masak. Betul tak? Okey. Jadi kita tengok yang kelima pula. Yang kelima, apa benda tu? Ada printer, ada kursi, ada notebook kecil tu. Jadi itu ada ruang apa? Ya, betul. Itu adalah ruang kerja. Okey, apa fungsi ruang kerja? Okey, selalunya fungsi ruang kerja ni tempat kita melakukan kegiatan yang umum. Contohnya untuk mencari sumber nafkah. Okey, macam sekarang ni lah cikgu work from home. Jadi cikgu mesti ada ruang kerja untuk tempatkan printer cikgu, laptop cikgu, lepas tu buku-buku cikgu. Jadi kita mesti ada
ruang kerja supaya kita boleh simpan semua barang kita di ruang kerja. Okey, tapi ruang kerja ni bukan kita yang ada printer, ada laptop saja. Okey, contohnya ada orang dia menjahit. Jadi dia adalah ruang menjahit. Tempat simpan benang-benang dia, tempat simpan peralatan menjahit dia, tempat simpan kain-kain dia. Jadi ruang kerja ni mengikut kerja yang spesifik bagi seseorang tersebut. Jadi selalunya tak sama. Okey, faham setakat ni? Okey, kalau faham kita lihat yang keenam. Yang keenam ni ruang apa? Ya, ruang paling kita suka kalau kita dah terlalu penat, iaitu ruang bilik tidur. Bilik tidur untuk apa? Untuk tidur lah kan. Untuk tidur selepas seharian kalau kita dah penat sangat buat kerja, tilam ni lah yang kita akan cari. Sebab apa? Tilam ni tilam yang empuk. Okey, jadi kita nak rehat dekat atas tilam tersebut kan. Okey, selain daripada itu juga, kat dalam bilik tidur ni ada apa? Ada tempat simpan perabot. Di mana tempat simpan perabot ni untuk apa? Untuk simpan pakaian, untuk simpan aksesori yang kita yang lain. Contohnya seperti apa? Kalau lelaki ada tali pinggang, ada tali leher, mungkin ada simpan kasut kat situ. Tapi kalau perempuan ada apa? Mungkin ada tudung, ada brush, ada cincin, ada gelang. Semua simpan dekat dalam bilik tidur. Okey, lepas tu apa? Bilik tidur ni fungsinya untuk kemas diri. Maksudnya kita nak tali baju, semua kat dalam bilik tidur. Takkan kita nak tali baju kat ruang dapur kan? Tak adalah orang buat macam tu. Okey, kita akan ke slide seterusnya. Ya, kita dah masuk ke tajuk kita iaitu jenis ruangan dalaman. Apa itu jenis ruangan dalaman? Okey, terdapat pelbagai jenis ruang dalam bangunan iaitu setiap jenis ruang mempunyai ciri-ciri dan keperluan tersendiri. Ruang dalaman boleh dibahagikan kepada 5 jenis. Jadi kena ingat 5 jenis. Yang pertama ada apa? Ruang kediaman. Yang kedua, ruang pejabat. Yang ketiga, ruang bangunan perniagaan dan yang keempat, ruang kesihatan. Yang terakhir, kita ada ruang pameran. Okey, kita lihat satu-satu jenis ruang-ruang yang cikgu sebutkan tadi ni. Mana tahu ada yang tak faham? Okey, yang pertama, ruang rumah kediaman. Nak ulas lagi tak? Tak payah ulas. Sebab apa? Sebab cikgu dah sebut tadi tentang ruang rumah kediaman. Ada berapa yang cikgu sebut tadi? Ingat ke tak ingat? Ya, betul, pandai. Ada 6. Apa dia tadi? Anjung, ruang tamu, ruang makan, ruang dapur, ruang kerja dan juga bilik tidur. Dan gambar cikgu bagi ni ruang apa? Pandai. Ruang tamu. Ingat lagi fungsi ruang tamu? Betul. Untuk menerima tetamu, nak baca buku, nak tonton televisyen dan juga untuk melakukan aktiviti yang lain. Bagus awak ni ingat apa cikgu ajar. Okey, next. Kita ada apa? Yang kedua, ruang pejabat. Nampak? Ruang pejabat ada apa? Nampak kalau kita lihat kat situ ada banyak meja, ada banyak kerusi. Apa fungsi ruang pejabat? Okey, kalau kita lihat fungsi ruang pejabat ni sebenarnya sama macam fungsi ruang kerja kat rumah kita tu. Tapi cumanya ruang pejabat ni kita bersama rakan sekerja. Jadi untuk melakukan apa? Untuk melakukan kerjalah, kerja-kerja pejabat. Contohnya senang je kita tengok kat sekolah tu. Ada pejabat tak? Ya, ada pejabat. Pejabat utama kita kat mana? Dekat dekat ruang pejabat tu lah yang ada apa? Ada kerani, ada bilik pengetua, ada bilik GPK, ada bilik HEM, ada bilik GPK kuku dan juga ruang pejabat tu boleh juga dipanggil dekat ruang bilik guru tu. Ruang bilik guru tu pun sebagai ruang pejabat di mana cikgu-cikgu menjalankan aktiviti dan juga kerja di ruang pejabat bilik guru tu lah. Faham kan? Okey, next kita lihat yang ketiga iaitu ruang bangunan perniagaan. Apa ni? Ya, shopping mall. Mesti awak dah lupa kan? Sebab apa? Sebab dah lama tak pergi shopping. Sebab apa? Sebab PKP. Ini adalah shopping mall. Rindu kan nak pergi shopping mall? Nak belanja, nak shopping, nak tengok wayang, nak apa lagi? Nak main game kat shopping mall. Jadinya shopping mall ni dikenali sebagai ruang bangunan perniagaan di mana semua perniagaan ada di
shopping mall tersebut. Nak niaga apa? Semua adalah kedai kasut ada. Kedai Toys R Us ada alat permainan. Lagi kedai apa? Kedai beg ada. Kedai handphone ada. Banyaklah. Yang itu semuanya yang berkaitan dengan perniagaan. Okey, kita lihat yang keempat di mana ni adalah ruang kesihatan. Okey, gambar yang pertama tu cikgu bagi itu apa dia? Ruang kesihatan ni. Okey, sebelum tu, ruang kesihatan ni ada kat mana? Ada dekat hospital. Di mana ruang kesihatan ni untuk apa? Untuk merawat pesakit. Betul. Okey, jadi contoh yang pertama, cikgu bagi kat situ ada satu katil kan? Lepas tu ada sofa. Selesa tak? Mestilah selesa. Sebab apa? Itu adalah bilik first class. Bilik first class ni selalunya dilengkapi dengan peralatan dan juga keselesaan. Kenapa selesa? Sebab bayarnya mahal. Sebab apa? Dia adalah first class. Okey, kalau awak lihat gambar yang kedua, selalunya ada banyak katil. Banyak katil ni selalunya dia adalah third class. Di mana dia akan tempatkan pesakit-pesakit dekat sini. Yang kadang-kadang bayarannya adalah murah. Okey, dan yang terakhir, yang kelima iaitu ruang pameran. Okey, apa itu ruang pameran? Kalau kita lihat dalam gambar tu ada apa? Ya, betul. Selalunya ruang pameran ni digunakan untuk aktiviti yang melibatkan satu ruang. Apa ruang apa? Selalunya ada galeri ataupun dewan. Untuk apa ruang pameran? Ya betul, untuk mempamerkan hasil karya seperti karya seni, karya lukisan, catan, cetakan, arca, ukiran, gambaran foto dan juga karya yang telah siap ataupun lengkap. Kenapa nak pamerkan? Untuk menjadi tontonan ataupun dihayati oleh orang ramai. Sebab ada orang suka dengan pameran ataupun suka dengan lukisan. Awak suka tak lukisan? Dia je suka. Okey, kalau suka, awak mesti suka pergi ruang-ruang pameran macam ni kan? Contohnya, kebanyakannya kadang dekat muzium pun ada ruang pameran. Okey, boleh? Kalau boleh, kita akan ke seterusnya iaitu peranan dan juga fungsi. Okey, apa peranan dan juga fungsi? Yang pertama, mencantikkan ruang dalaman. Betul tu. Kalau kita nak buat dekor-dekor kan, orang panggil sekarang dekor-dekor kan. Jadinya kita kenalah cantikkan ruang dalaman kita. Bila kita cantikkan, apa jadi? Betul, kita akan seronok tinggal kat rumah kita. Sebab apa? Rumah kita cantik. Tak nak sampai tak nak keluar rumah kan? Okey, yang kedua, menjadikan ruang yang sempit kelihatan luas. Okey, itu kita boleh tengok daripada segi apa? Ya, betul, daripada segi warna. Okey, contohnya kalau kita cat rumah kita warna hitam ataupun warna purple pekat, apa jadi dengan ruang rumah? Betul, betul, betul. Akan jadi sempit. Jadi, kalau kita nak nampak luas, kita kena guna warna apa? Yes, warna yang sejuk. Contohnya apa? Putih, biru cair. Barulah rumah kita kelihatan luas. Okey, selain tu ada juga orang tampal cermin yang besar tu kan? Kalau awak nak tahu, kalau kita tampal cermin yang besar tu pun, ruang yang sempit pun boleh jadi luas. Itu adalah satu tips. Okey, yang ketiga, menjadikan rumah yang murah kelihatan mewah. Betul tu. Kadang-kadang rumah kita kecil je. Jadinya tapi bila kita dekor kita cantik, nampak mewah. Kadang-kadang kita DIY sendiri je. Tapi kita DIY sendiri pun kalau kita kreatif, kita nampak benda tu jadi mahal kan. Jadi kena pandai lah. Okey, yang keempat, memberi keselesaan kepada pengunjung. Okay, sebab apa? Kalau rumah kita cantik ataupun kat shopping mall lah. Shopping mall kadang-kadang dia kan ada sediakan taman permainan kan dekat ground floor tu. Lepas tu jadinya kalau orang pengunjung datang, dia akan berasa selesa, dia akan rasa seronok. Kadang-kadang pun ada setengah shopping mall kan, dia sediakan setiap kedai tu ada kerusi-kerusi. Jadi orang sukalah datang kat situ. Sebab apa? Kalau dah penat berjalan, duduklah kat kerusi, main set sekejap, selfie sekejap, betul tak? Okey, dan yang kelima, mengelakkan kebosanan kepada penghuni dan juga
pengunjung. Macam tadilah, kalau ada taman permainan, lepas tu ada apa? Mungkin ada apa lagi kalau yang kita boleh elakkan kebosanan kita, ataupun kalau macam kat rumah kita ni, awak dah dekor cantik-cantik, kadang-kadang kita tak akan berasa bosan pun kita duduk rumah. Tapi kalau awak bayangkan, rumah kita bersepah, mesti kita macam tak suka kan. Bila tak suka, lama-lama kita akan jadi bosan. Sebab apa? Sebab tak sedap mata untuk memandang. Jadi awak kena tolonglah mak awak kemas rumah, dekor rumah. Mesti mak awak suka. Sebab mak awak penat tau duduk kat rumah. Okey, seterusnya kita lihat prinsip reka bentuk. Okey, yang pertama ada apa? Okey, prinsip yang pertama ada imbangan. Apa itu imbangan? Okey, terdapat dua jenis imbangan. Yang pertama adalah simetri. Yang kedua adalah tidak simetri. Apa itu simetri dan juga tidak simetri? Okey, simetri adalah ciri-ciri objek yang sama berulang-ulang pada kedua-dua belah. Okey, kalau awak lihat gambar simetri yang cikgu bagi tu, nampak tak? Belah kanan dengan belah kiri dia adalah sama. Maksudnya warnanya sama, penggunaan kayu kat tepi, kat dinding tu sama dan juga apa rak yang ditampal pada dinding tu pun adalah sama. Maka dia adalah simetri. Okey, apa maksud tidak simetri? Tidak simetri adalah menggunakan beberapa objek yang berbeza mempunyai daya tarikan dan berat secara visual yang sama. Okey, kalau awak tengok gambar tidak simetri tu, kedua-dua dinding tu pun berbeza. Di mana kalau dinding yang kalau awak pandang kat awak punya handphone ataupun laptop ni, dinding sebelah kiri ada cermin dan juga sofa panjang kan. Tapi kalau dinding yang sebelah kanan, kat situ sebenarnya ada frame kat situ dan juga kerusi kecil. Nampak tak? Dua-dua tidak seimbang dan juga tidak sama. Maka itu dipanggil sebagai tidak simetri. Itu faham? Okey, kalau faham kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah kontra. Apa itu kontra? Dihasilkan menggunakan pelbagai unsur seni yang bertentangan. Okey, contohnya dalam gambar cikgu bagi tu. Dari segi apa? Warna, rupa, jalinan dan juga ruang. Okey, kalau awak lihat warnanya semua berbeza. Ada oranye, ada merah, ada putih, ada biru, ada coklat, ada hitam. Itu maksudnya adalah kontra. Penggunaan warna yang sangat beza. Kadang-kadang ada orang kan suka satu warna je. Kalau purple, semua purple dalam bilik. Kalau kuning, semua kuning dalam bilik. Tapi ada orang suka kontra. Okey, kalau rupa pula apa? Rupa tu pada ni lah, pada kerusi, pada apa, meja, pada tilam, pada perabot. Itu rupa yang berbeza. Dan juga ruang. Ada berapa ruang kat sini sebenarnya? Ya, betul. Ada 3. Yang pertama apa? Ruang tidur, ruang belajar dan juga ruang apa tu? Ruang untuk salin pakaian. Okey, boleh? Nampak kan? Itu adalah kontra dia. Apa fungsi kontra? Fungsi kontra adalah menarik perhatian, memberi fokus dan juga mengelakkan kebosanan. Okey? Betul tak? Kalau kita apa, warna macam ni nampak kontra kan? Kita lihat ada setengah orang, cantik lah. Jadi dia pun boleh mengelakkan kebosanan. Okey, yang ketiga adalah kesatuan, di mana kesatuan dapat dilakukan dengan menggabungkan elemen-elemen reka bentuk hiasan dalaman secara harmoni. Okey, apa maksudnya? Okey, maksudnya macam ni Awak perasan kan ada meja. Apa fungsi meja? Okey, kalau nak tahu fungsi meja ni macam-macam boleh buat. Yang pertama, kita boleh duduk bersembang kat situ, betul tak? Okey, yang kedua, mungkin kita boleh belajar kat situ. Dan yang ketiga, kita boleh apa? Kita boleh makan-makan kat situ. Nampak tak? Sebab tu dia kata menggabungkan elemen reka bentuk hiasan secara harmoni. Lepas tu saling melengkapi. Maksudnya guna satu bahan ataupun guna satu benda tapi dia boleh macam-macam penggunaannya. Okey, faham kat situ? Okey, yang keempat kita ada kepelbagaian di mana kepelbagaian wujud hasil daripada penggunaan pelbagai gaya, nilai, idea dan yang berbeza. Prinsip ini menzahirkan melalui penggunaan garisan, jalinan, rupa dan warna yang pelbagai. Okey, kalau awak tengok kat dalam gambar ni sebenarnya ini adalah ruang pejabat. Tetapi bila kita dah stres sangat buat kerja, kita nak buat apa? Dia disediakan tempat main pingpong. Seronok tak? Jelas seronok. Okey, lepas tu ada apa? Ada lagi dia bagi sofa kat situ untuk apa? Bila kita dah penat kerja, kita boleh berehat, main handphone sekejap.
selfie-selfie kejap tu tak? Itulah awak suka kan? Okey, yang kelima kita ada apa? Ya, betul. Kita ada harmoni. Apa itu harmoni? Keharmonian perlu diselaraskan dari segi tema, suasana dan juga gaya. Melibatkan susun atur perabot, warna cat, tingkap, lantai, shielding dan aksesori dalam sesebuah ruang. Di mana kalau awak lihat gambar ni, harmoni tak? Ya, harmoni. Penggunaan warna apa? Warna grey, warna kelabu dan juga warna putih yang sedap mata memandang. Jadi penggunaan aksesori ni semua sama kan? Betul tak? Dan juga susun atur dia pun sangat cantik dan juga teratur. Dan ini dipanggilkan sebagai harmoni. Okey, dan yang terakhir kita ada apa? Kita ada penegasan, di mana penegasan lebih menjurus kepada pemusatan berfokus iaitu objek yang penting yang ingin diberikan tumpuan. Okey, fungsinya untuk menarik perhatian dan juga memberi fokus. Okey, kalau awak lihat gambar yang cikgu bagi tu, ruang apa tu? Ya, betul, ruang tamu. Nampak tak? Kalau awak tengok penggunaan warna dinding dia dengan perabot tu warna apa? Yes, warna harmoni. Apa warna? Warna putih dan juga warna coklat tiba-tiba ditonjolkan dengan warna merah pada apa? Pada sofa. Jadinya kat situlah pemusatan berfokus. Jadinya dia menggunakan apa? Menggunakan objek. Betul. Okey, jadinya bila kita masuk kat ruang tamu seseorang tu ataupun kadang-kadang yang pemusatan berfokus ni kadang-kadang digunakan pada ruang tamu hotel. Perasan tak? Kadang-kadang kan bila kita masuk hotel, mesti ada satu sudut yang menarik minat kita. Kat situlah objek yang penting yang kita berikan tumpuan. Sebab apa kita suka pergi kat situ? Sebab kadang-kadang tempat situlah yang tempat sesuai untuk kita ambil gambar, untuk kita selfie kan? Untuk menjadikan kenangan. Sebab itulah dikata fungsinya untuk menarik perhatian dan juga memberi fokus. Mesti dia ada ruang penegasan. Betul, pandai pun. Okey, tamatlah sudah pembelajaran kita hari ini. Okey, kalau cikgu soal boleh ingat balik tak? Ada berapa prinsip kita tadi? Prinsip dalam reka bentuk ada berapa? Betul ada 6. Apa dia? Yes, imbangan, kesatuan, kontra, harmoni, kepelbagaian dan juga penegasan. Baguslah awak ni ingat. Okey. Kemudian, soalan yang kedua. Ada berapa jenis-jenis ruang dalaman? Ya betul. Ada 5. Apa dia? Ruang kediaman, ruang pejabat, ruang bangunan, perniagaan, ruang kesihatan dan juga ruang pameran. Pandailah awak semua ni boleh ingatkan apa yang cikgu ajar. Okey, kalau boleh ingat, kita akan sambung pada minggu hadapan di bahagian yang kedua. Okey, terima kasih cikgu ucapkan sebab awak dapat tonton video cikgu sampai ke penghujungnya. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.